Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Kita masih lagi dalam kitab salah daripada hadis kitab Bulughul Maram, bab sifat salah, masih lagi dalam bab sifat salat. Hadis yang ke-258, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat baginda beristighfar. Maksud dia idzan sarafa, bila habis solat, yakni dah bagi salam, ya, dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, baginda beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baginda menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itulah dia sunnahnya. Adapun yang orang ramai buat hari ini memang khilaf dengan sunnah lah, menyalahi sunnah. Selepas bagi salam dia beristighfar lah, ya, dia beristighfar, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum tu dia bagi salam, selepas bagi salam dia tulis sebelah kanan, dia baca apa, ya? Allahumma inni a'udzu bika min sakhatika wan nar, kan? Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini tidak ada dalil yang sahih lah, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelasnya apa yang mereka buat itu menyalahi sunnah lah. Tapi kita pelik lah, tiap tahun bulan Rabiul Awal akan mereka laungkan bahawa mereka ni cinta Rasul, cinta Nabi SAW, tapi tak nak ikut ajaran Nabi SAW. Sebab nak ikut ajaran Nabi ni mula-mula kena belajar, kena menuntut ilmu pula mesti ilmu yang sahih lah. Tapi kalau kita setakat kita ikutan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, tanpa kita mempersoalkan, tanpa kita tanya betul ke tak betul ni, sunnah ke tak sunnah ni, ya, walaupun pada maknanya baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, aku minta kepada engkau redha engkau dan syurga. Hakikatnya itu adalah doa. Sebenarnya kalau ikut sunnahnya, doa dalam solat, sebelum bagi salam, zikir selepas solat, zikir selepas salam, doa sebelum salam, ya, ya. Lepas tu sebelah kiri pula, a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dengan engkau daripada kemurkaan engkau dan neraka. Jadi ini tidak sunnah, tidak ada dalam ajaran Nabi SAW, tidak ada dalam amalan Nabi, dan tidak ada pada amalan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadi bila tak ada dalam ajaran Nabi, kenapa kita nak buat? Buat yang senang, yang Nabi ajar itulah yang terbaiknya dan paling senangnya, ya, dan pahala paling besar. Bagi salam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada nak baca lagi selepas tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh baca 10 kali lagi nak baca, ya, lepas maghrib, ya, lepas subuh,
Ya, ataupun kita baca selepas apa nama Allah ala kulli syai'in qadir tu, Allah apa nama la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matuhu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Seperti kita baca lah ayat kursi, apa yang kita nak baca nanti kan, hadis disebut tu, maknanya apabila seseorang hamba membaca ayatul kursi selepas dia solat tadi, maknanya tidak menghalang dia untuk masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya masuk syurga tak boleh melainkan mati je dengan membaca ayat al-kursi. Ini baca ayat kursi, lepas tu bacalah zikir tasbih 33 kali atau 11 kali atau 10 kali, ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. 34 kali ataupun 33 kali. Yang riwayat kata satu riwayat kata yang ke-34 itu juga Allahu Akbar lah. Satu riwayat kata yang 34 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Sebab itulah itu zikir diajar oleh Nabi SAW. Mudah kan, ini berjela-jela kan. Nanti kita akan tengok selepas ni, maknanya tidak dianjurkan bagi imam untuk berlama-lama menghadap ke arah kiblat selepas bagi salam. Selepas Allahumma antas salam tu terus putar ke belakang, ya. Itulah dia sunnahnya. Baik, jadi hadis jelaslah. Adapun bacaan Allahumma ajirni minan nar, itu juga doa Allahumma ajirni minan nar, disebut dalam riwayat, tapi hadis tu status dia lemah lah. Tapi kalau kita nak baca-baca tak ada masalah lah. Doa kan dibaca 7 kali selepas solat maghrib tadi kan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar kan. Kalau nak baca silakan, baca tak ada masalah. Walaupun hadisnya dhaif kan, tapi kita tak nisbahkan kepada Nabi, cumanya makna dia sahih, makna dia bagus, itu ya. Baik, kemudian hadis yang ke-259, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33, barang siapa yang bertasbih, yakni subhanallah kan, dubura maksudnya selepas setiap solat lah, 33 kali, wa hamidallah 33, dan dia memuji Allah, bertahmid alhamdulillah 33 kali, wa kabbara 33, dan dia bertakbir dan Allahu Akbar 33 kali, fatilka 99, maka demikian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 99. Wa qala, dan Nabi kata tamamal mi'ah, cukup 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita buat macam tu, kita baca macam tu, apa dia yang kita dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khatayahu, akan diampunkan segala dosanya, yakni dosa-dosa kecil lah. Walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun seperti buih di lautan kan, laut ni luas, buih dia banyak, dosa kita akan terampun lah. Tapi dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa besar dia berhajat kepada taubat dengan syarat-syaratnya lah. Syarat-syarat taubat tu kan, menyesal, meninggalkan, berazam untuk tidak melakukan. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia, minta halal. Kemudian kembalikan apa yang kita telah zalimi, kita telah rampas, pulangkan. Atau minta maaf. Itulah dia. Kalau berkaitan dengan nyawa,
serahlah nyawa kita sebagai qisas. Ya, itu taubat daripada dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain bahawa takbir itu 34 kali. Maknanya selepas 33 tu kan, Allahu Akbar, kita pun yang ke-34 Allahu Akbar. Jadi semua sekali 100 lah zikir selepas solat. Baik. Di antara pengajaran hadis ini dianjurkanlah berzikir selepas solat 5 waktu, solat fardu. Disebut dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, yang Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia kata kebanyakan ulama mengatakannya, maknanya di atas kefarduan lah, di atas kefarduan. Maksudnya jadi selepas maksudnya selepas kefarduan ni selepas solat fardu lah, kan? Maksud dikaitkan dengan solat-solat fardu. Jadi maknanya adapun solat-solat sunat tak dianjurkan lah untuk baca zikir-zikir ni, sebab zikir-zikir dia ada kait, dia dikaitkan dengan solat fardu. Adapun solat hari raya, solat gerhana, solat minta hujan, solat tarawih, tak dibaca lah zikir ni, ya, sebab maksud dia selepas setiap solat fardu. Jadi cerita tadi kita dah jelaskan tentang penjelasan diampunkan segala dosanya, masuk dosa-dosa kecil. Sebab apa? Kalau dosa-dosa besar, dalam dalilnya daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, nescaya kami akan mengkafarahkan daripada kamu semua segala dosa kamu. Maksud di sini adalah dosa kecil lah. Menjauhi dosa besar, menjauhi dosa besar akan menyebabkan dosa kecil akan diampunkan. Itu maksud ayat ni. Begitu juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang mana Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ah, salat Jumaat kepada salat Jumaat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan yang akan datang, mukaffiratun lima bainahuma, ia mengkafarahkan bagi apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya kita dah puasa Ramadan lepas, dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk hidup sampai ke Ramadan yang akan datang. Lepas tu kita beribadah pada Ramadan yang akan datang. Dosa di antara 2 Ramadan ni bersih, tapi dosa kecil, tidak dosa besar lah. Dosa besar dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Itu. Kemudian jadi zikir ini merupakan sebab bagi kafarah dosa-dosa tadi lah, dosa-dosa kecil tadi. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, zikir min afdalil ibadat, adalah ibadat yang paling mulia lah, ibadat yang paling afdal. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia kata, az-zikru ba'da al-insiraf min as-salah, zikir selepas selesai solat, huwa mithlu mashil mir'at ba'da siqaliha, dia seperti kita menggilap cermin selepas kita bersihkan dia. Maknanya cermin tu dah bersih dah, dah tak ada habuk dah, tapi kita gilap lagi.
Ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, zikir ni. Selepas solat macam kita membersihkan lagi cermin tu supaya dia kekal bersih lagi terang, lagi cerah. Ya, itu maksud dia. Baik. Tasbih dengan jari, maksud mengira ataupun menghitung tasbih dengan jari ni, ya, sunnah. Itu sunnatun. Nabi SAW pernah berkata kepada kaum wanita, Nabi kata, sabbihna, bertasbihlah kamu wahai kaum wanita, wa'qidna bil asabi', kiralah tasbih dengan jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita ada 15 ruas kan? 15 kali 2 dah 30. Tambah lagi 33. Fa innahunna, pasal apa illah dia? Apa dia illah dia? Apa dia sebab dia? Nabi suruh, bukan wajib lah. Taklah. Ya, sunat. Jadi sebab dia fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Maknanya sesungguhnya ia akan disoal. Anggota badan kita akan disoal semua kan? Anggota kita. Dan jari-jari dia akan disoal dan dia disuruh bercakap. Dia akan bercakap. Akhirat esok lidah cuti. Lidah tak cakap. Yang cakapnya anggota badan lain. Tangan, kaki, mata, telinga, semua. Baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Disebut dalam dalam sebahagian riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa tamamul li'ah, ya, tadi sebagai ulangan apa yang kita sebut tadi, yang mencukupkan 100 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habislah. Itu dia. Kemudian dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun. Kamu bertasbih dan kamu bertahmid, kamu bertakbir dubura kulli salatin, di belakang setiap solat, maksudnya selepas solat 33 kali atau 11 kali dan ataupun 10 kali. Boleh 33, boleh 11, boleh 10. Ya. Jadi kalau kita baca 10 maknanya 90 lah. Ya. Kalau kita baca 11 jadi maknanya 93 lah. Gitu. Boleh mana kita boleh pilih lah maksud dia. Hadis yang seterusnya ke 260, wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi kata kepada Muaz, usika ya Muaz, aku berpesan kepada engkau hai Muaz. Aku berwasiatlah, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan kamu tinggalkan, jangan. Sebab la tu jangan, nun belakang tu taukid, maknanya jangan. Pesan sungguh-sungguh ni. Jangan kamu tinggalkan di belakang setiap solat kamu untuk kamu ucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ini doa, ya Allah, tolonglah aku atas mengingatimu dan bersyukur padamu dan memperelokkan ibadah terhadapmu. Jadi di sini ulama berselisih pendapat lah. Ada yang kata dubura kulli salatin, maksud dia di hujung solat sebelum salam, sebelum bagi salam.
Ada yang kata selepas salam. Jadi kita nak baca masa bila pun okey lah. Cumanya di sini kita kembali apa yang kita sebut tadi, maknanya bila doa afdalnya dalam solat. Zikir selepas salat. Adapun Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia mentarjihkan bahawa doa itulah dalam solat, yakni sebelum salam, dan dia kata apa? Wa du'a'u fi akhir salati, dan doa di akhir solat, qabla al-khuruj minha, sebelum keluar daripada solat, sebelum bagi salam, masyru'atun, adalah masyru'un, disyariatkan, bisunnatil mustafidah, disyariatkan dengan hadis yang banyak ada hadis yang menganjurkan ada doa sebelum kita bagi salam. Dia juga merupakan ijma' al-muslimin lah. Jadi semua doa-doa yang berkaitan dengan solat ni adalah Nabi SAW melakukannya dalam solat. Sebab apa? Sebab dalam solat ni dalam keadaan kita menghadap pada Tuhan, kita sedang bermunajat, kan? Kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita mengulangi pujian padanya, dan kita meminta kepadanya. Bila kita bagi salam, selesai dah munajat kita dengan Allah, habis dah. Ambil minta masa kita dalam solat tadi. Jadi permintaan itu, hajat doa kita itu telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi kita nak yang terbaik, kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi. Di antara dia minta berlindung daripada 4 perkara tu kan. Daripada azab neraka jahanam, daripada siksa kubur, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah kehidupan dan kematian kan. Itu di antara doa dia. Jadi dia menghimpunkan antara kebaikan dunia dan akhirat lah. Kerana padanya ada apa? Ada permintaan pertolongan kepada Allah Ta'ala, supaya kita tadi mudah untuk berzikir kepada Allah, mudah untuk melaksanakan kesyukuran terhadap Allah, memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Jadi ini sangat doa yang sangat-sangat, ataupun zikir, doa lah ni kan, Allahumma a'inni ala zikrika ni, doa yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun dia tak sampai kepada tahap wajib, tapi dia sunat yang amat dianjurkan. Sebab di situ ada permintaan pertolongan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Permintaan pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya tolong kita untuk beribadah. Kalau Allah tak tolong kita untuk beribadah, kita tak mampu nak beribadah pun. Sebab tu la haula wala quwwata illa billah. Kita berlepas diri daripada segala daya dan kekuatan kita. Kita tak ada daya. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, aku lepas diri daripada dayaku dan kekuatan aku. Aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan. Wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika. Aku berlindung dengan kekuatanmu dan dengan dayamu dan kekuatanmu. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku, janganlah kau tolong musuh mengalahkan aku. Ansurni wa la tansur alayya. Wahdini, berilah petunjuk pada aku. Wa yassiril hudali, permudahkanlah petunjuk itu bagiku. Ini doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlepas diri daripada kekuatan kita. Kita tak ada kekuatan, tak ada daya. Kalau Allah tak bagi kekuatan pada kita, tak boleh nak buat apa pun. Itu tauhid, itu akidah kita. Itulah dia. Baik. Jadi maknanya hadis ini menjelaskan kepada kita galakkan untuk kita ni bermajlis dengan majlis para ulama atau majlis orang-orang yang saleh,
Di mana majlis orang-orang soleh itu? Di sini. Kan? InsyaAllah kita sedang dalam keadaan buat soleh. Kan? Kita sedang jadi orang yang soleh. Kan? Untuk cari kebaikan. Nak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok kalau kita duduk sorang-sorang, kita rasa macam ada gangguan emosi, rasa macam tak seronok. Kan? Tak boleh, kita nak kena jumpa kawan-kawan. Kan? Kawan-kawan kita. Jadi kita mari dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, kita duduk di sini. Maknanya Nabi bagi tahu bahawa para malaikat datang, dihadiri oleh para malaikat yang sekian banyak malaikat tadi tak terhitung, yang berlapis-lapis sampai ke langit. Ramai dia bawah. Sebab tu majlis ni adalah majlis ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi orang yang tak rasa bahagia dengan majlis macam ni, kena cek baliklah hati dia. Maksudnya dia takkan datang sini pun. Kalau orang yang tak rasa bahagia dengan majlis yang kita ada sekarang ni, takkan datang pun. Kecuali dia datang dengan sebab-sebab tertentu lah. Lepas tu dia pergi tak bagi dah sampai bila-bila. Nah, ini maksudnya dia diri dia sendiri lah. Itu cerita dia. Jadi bahaya tu untuk diri sendiri. Maka masing-masing lah. Kita ke sebab hati kita ni macam tu. Allah Ta'ala ni dia ikut suka dia nak buat macam mana hati kita kan. Hati kita di antara jari Ar-Rahman, baina asabi Ar-Rahman. Dia membalikkan hati kita ikut suka dia. Sebab tu kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang malas rasa. Kan? Sebab hati kita ni tak tetap. Sebab tu lah hari-hari kena minta. Kena sentiasa minta. Bukan minta hari ni esok tak minta dah. Tak. Selagi kita sedar, waras, kita minta. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Supaya jangan berubah-ubah hati kita ni. Dan dia memang malas lah. Kan? Lepas tu kita pun putus tu lah hubungan dengan kawan-kawan kita, dengan ustaz-ustaz kita. Kan? Sampai bila? Sampai mati. Adakah dalam keadaan macam tu Allah redha pada kita? Itu kena cek balik ya. Adakah Allah suka macam tu? Jadi kita nak berjihad ni kan, nak jihad lawan hawa nafsu ni, kena Allah tolong. Allah tak tolong tak boleh. Ini dia. Jadi duduk dalam majlis ulama, majlis orang-orang yang berilmu, nah majlis orang-orang yang baik-baik ni, yang saleh ni kan. Jadi iaitu orang-orang yang akan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada buat kesilapan, kawan kita akan tegur kita. Yang barangkali kita baru belajar kan, kita tak tahu itu satu kesilapan, ada orang tegur. Jadi kalau kita seorang-seorang, siapa nak tegur kita? Jadi itulah dia. Kita ni sebenarnya berhajat kepada teguran. Kita ni hakikat dia berhajat kepada nasihat. Sebab tu Nabi kata ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Sebab kita tak tahu diri kita macam mana. Kadang-kadang sebab tu kawan-kawan kita ni cerminan kita. Kan? Jadi orang beriman tu cerminan bagi orang beriman yang lain. Sebab dia kadang-kadang dia tak tahu diri dia macam mana, tapi kawan dia tahu dia macam mana. Gitu. Jadi dalam majlis macam ni dia akan memperkuatkan iman kita. Wa yaqwuna fihi al-iman. Dia akan mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Bila ramai-ramai gini kita semangat nak solat sunat, bukan tak menunjuk-nunjuk, tapi dia semangat macam tu, dia mari semangat. Berbeza kalau kita duduk di rumah kita kan, duduk solat seorang-seorang semua tadi, nak buat qabliyah ba'diyah pun taklah, jihad sungguhlah, ataupun tak buat. Tapi di masjid kita boleh buat qabliyah ba'diyah. Pasal apa? Pasal semangat. Tengok orang tu, tengok orang ni, tengok orang tu, tengok orang ni, tambah semangat kita. Sebab tu maknanya disuruh kita bermajlis. Bermajlis di antara dia, kita mari beramai untuk solat jemaah lah. Tengok kawan-kawan kita semangat dalam ibadah tadi, yang menambah kekhusyukan dalam solat. Itu dah dia.
Baik. Apa yang disebut dalam dalil-dalil ini kata Al-Imam Ibn Hajar lah. Bismillah. Dalam kitab Bulughul Maram ni, kitab hadis Bulughul Maram ni, Imam Ibn Hajar dia imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi maknanya kita belajar kitab imam dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi berdasarkan hadis-hadis lah. Ya. Dia kata di sini apa nama, segala zikir yang disebut dalam hadis-hadis tadi adalah zikir yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang dibuat oleh orang ramai daripada zikir-zikir, kan, dari mereka segala kaifiat dan sifat, maka ini adalah daripada perkara bid'ah lah. Bid'ah. Yalah, walaupun benda tu kita kata zikir dan doa, kan, zikir doa apa salahnya? Zikir kan, sebut subhanallah, alhamdulillah, salah kan? Kan? Dia salah bila kita cipta kaifiat. Apabila kita ubah kaifiat ataupun cara, tu yang jadi salah. Zikir tu tak salah, okey ya, dia baca kan, macam nak baca selawat kan, 1000 kali baca. Tapi bila kita kaitkan dengan selepas solat kena baca 1000 kali dapat fadilat ni, sekarang dia buat bid'ah baru pula. Bid'ah ni nama dia baru. Bid'ah ni nama dia baru, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sekarang ni dia buat selepas sembahyang Isyak, zikir lebih kurang pendek zikir dah, maka dia akan edarkan kepingan-kepingan yang tertulis padanya surah Al-Mulk. Maka dia baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni bagus baca, dan mana sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk bagus. Tapi kaifiat dia dibaca selepas solat Isyak ramai-ramai tadi. Jadi maknanya apabila kita mereka cipta kaifiat, cara yang baru, itulah dia salahnya. Baca surah Al-Mulk bagus, baca Quran bagus. Ada hadis yang menyebut siapa yang baca 100 ayat pada malam, satu malam tu dia baca 1 ayat, okay? Dia tidak akan ditulis, dia akan ditulis baginya orang yang beribadah pada waktu malam itu walaupun dia tidur. Tak kisahlah ayat panjang, ayat pendek, tak kisahlah, 100 ayat. Antara baca surah Kahfi kan, 100 lebih kan, tak kisahlah. Dia 100 ayat sebelum tidur baca. Mana akan ditulis kita ni orang yang beribadah pada malam walaupun kita tidur. Bagaimana pula kalau kita tetap beribadah, lagi banyaklah pahala. Tapi jangan reka kaifiat lah, selepas sembahyang orang nak baca ramai-ramai, ya, setiap malam pula tu kan, lepas Isyak surah Al-Mulk. Ini arahan kan, arahan ataupun anjuran mana-mana, tak tahulah. Lepas tu kita pun pelik kalau kita jarang pergi sembahyang masjid tu lah. Kita biasa maghrib Isyak ni kita ke kuliah-kuliah, kelas-kelas mana-mana kan. Tiba-tiba tak ada kelas, kita pergilah masjid. Terkejut dah, ini bila pula amalan baru ni mari ni. Jadi setiap masa ada inovasi lah, kan, dalam ibadah ni kan. Mana boleh, Nabi ajar tu lah dia. Nabi kata lah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tak pernah ajar, maka amalan dia tertolak. Maksudnya bila kita kata amalan ni, contohnya kita nampak macam yalah baca Quran, zikir. Tapi bila kita reka selawat, kita reka kaifiat, bilangan, tempat, masa, dia jadi salah. Dia jadi, walaupun benda tu zikir, walaupun benda tu selawat, tuan-tuan, siapa yang baca selawat lepas sembahyang Isyak
10 kali, 100 kali dia akan dapat istana ala syurga gini-gini. Mana ada hadis macam tu? Ya. Jadi maknanya selawat tu bagus, tapi mereka cipta bilangan, kaifiat, masa, tempat. Cinta Nabi bulan Rabiul Awal ya. Ya. Lagi 11 bulan tak dengar pun cinta Nabi lah. Ya. Sekarang ni macam-macam lah. Selangor berselawat, Kedah berselawat, Perak berselawat. Kan? Zaman Nabi SAW Madinah tak berselawat pun. Zaman para sahabat Madinah tak berselawat pun. Macam-macam. Maknanya cara-cara kaedah-kaedah yang mereka ni kan, benar ni mengarut. Ikut yang Nabi ajar tu tak ni lah. Dia zikir ni bukan harus, sunat. Harus, tak tahu. Dia suka dia sebut je kot. Dia suka sebut ya. Harus, apa salahnya? Zikir kan? Takkan aku nak zikir, takkan kau nak suruh aku menyanyi. Lepas sembahyang kita menyanyi tuan-tuan, lagu rock apa kan? Tu imam nyanyi satu lagu, Bilal satu lagu nyanyi, karaoke. Takkan kau nak suruh aku buat macam tu? Dia akan jawab macam tu lah. Kita kata bukan sampai tahap macam tu. Zikirlah ikut cara Nabi, apa yang Nabi ajar tu. Itu pun kita tak mampu nak buat kan? Baik. Kemudian istighfar dengan satu suara selepas salam kan? Ini berlaku dalam masyarakat kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan siap macam yalah. Ada intonasi dia sendiri kan? Inilah dia. Kemudian ada pula sebagai orang yang kata ya arhamar rahimin arhamna. Tapi hak ni kalau tempat kita waktu subuh tu sebelum azan dia panggil macam tarhim. Tarhim kan? Dia bawa lah kata tarhim. Nabi tak ajar pun. Yang Nabi ajar hanya bila masuk waktu azan tu je. Macam-macam lah. Baik, ulama berselisih pendapat tentang apabila seseorang dia menambah bilangan dalam zikir. Contohnya Nabi ajar 33 kan, dia baca 40. Khilaf lah. Sebahagiannya kata apabila dia menambah maka tidak akan terhasil baginya pahala tersebut. Pahala yang Nabi sebut tu. Kerana apa? Kerana dipertanggungkan bahawa bilangan yang diajar oleh Nabi itu ada hikmah yang tertentu yang kita tak tahu. 33. Pasal apa 33? Tak tahu. Baik. Berkata Al-Qarafi dalam kitab dia Al-Qawaid, di antara bid'ah yang dibenci iaitu menambah kan pada perkara-perkara sunat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan mereka ibaratkan seperti mana perkara-perkara sunat ni diibaratkan, diumpamakan seperti ubat. Apabila kita tak ikut dos dia, tak ada manfaat. Overdose. Saya tak overdose lah. Saya tak overdose, makan juga ubat, tapi ikut dia punya time lah. Tapi kalau overdose mungkin jadi tak ada suara tu kan. Begitu. Jadi bila ibadat kita buat macam tu, yang ditetapkan oleh syariat lah, ada batasan ya, syariat tetap tasbih, tahmid, takbir macam ni bilangan-bilangan ya kan. Kita pergi buat banyak lagi, maka keluar daripada bilangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Bagaimana pula kita lupa? Kalau lupa kita agak-agak banyak mana macam sembahyang lah. 3 4
3, 4. Hak yakinnya 3. Hak ragu-ragunya 4. Ambil hak yakin lah. Mana ada orang hak yakin 4, ragu-ragu 3. Okay? Dia mesti hak yakin tu, pasti tu yang 3. Yang 4 tu dia was-was. Mana? Kira 3. Jadi begitu zikir kan. Berapa orang? 30 lah. Tambah lagi 3. Ya? Itu dia. Contohlah. Jadi sebahagian ulama pula kata, kalau dia buat telajak lebih, dia kira hak 33 lah. Hak lebih tu pahala lain. Pahala juga, tapi bukan pahala hak 33 ni. Ini dia ajar tadi lah. Baik. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, waktu tu dia kena nak beza macam mana. Kalau nak baca lebih tadi kan, yang membezakan dia niat lah. Niat aku baca niat untuk ni 33. Jadi maknanya hak tambah tu bukan tambah daripada yang 33 tadi. Hak tambah tu hak lain, zikir lain dia lah. Jadi memang tidak akan menghilangkan pahala yang khusus tadi lah. Itulah dia. Itu khilaf kan. Tapi yang afdal, yang utamanya kita buat apa yang Nabi ajar lah. Jangan menambah-nambah lah. Cukup. Nabi ajar tu cantik sangat dah. Kan? Tak berjela-jela. Kan? Jadi maknanya istighfar 3 kali. Allahumma anta salam. Bahabi. Lepas tu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tadi kan. Lepas tu ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir. Itu ya sunnah. Ya. Tapi kalau dia nak berzikir lepas sembahyang, nak berzikir sambil berjalan, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah apa. Tapi biarlah dia zikir. Ya, selepas Allahumma anta salam minka salam tu kan. Tapi sebaiknya maknanya kita ni bangkit bagi setelah imam berpaling daripada kiblat lah. Sebab tu dianjurkan bagi imam untuk berubah cepat daripada kiblat dia tadi. Istighfar 3 kali terus Allahumma anta salam, berubah. Ini tak sampai 6 minit 7 minit duduk bengkok lagi lah, duduk sengit ni. Kalau hak berjenis badan gemuk, perut besar tu kan, kesian tengok. Paksa dia duduk tidih kawan dia. Tengok kan, dia pada jenis tahiyat akhir duduk tawarruk kan, duduk tawarruk. Bila bagi salam ni lagi tu imam tak Allahumma anta salam, kaki duduk bengkok lagu tu kan. Lah tengok macam menyeksa diri, kesian lah pula. Kita ni kita kita berzikir, kita baca tu kita terus duduk bersila lah, nak tunjuk kat mereka lah kononnya apa buat tu bukan sunnah. Mereka tak heran lah kita kan. Mungkin mereka kata hang ni pemalas kan, ini pun tak boleh duduk sampai Allah bantas. Ataupun mereka fikir kata dia ni tak dapat lah sembahyang jemaah dengan imam, tak dapat dah pahala jemaah dengan imam. Pasal apa? Pasal kaki dia perbetul cepat sangat dulu pada imam. Kita nak cerita kat mereka bahawa hang dengan imam sampai bagi salam ya. Kita sign kontrak dengan imam kan, sampai salam ya. Lepas salam tu habis lah kita sign dengan imam. Mereka tak kena sampai imam Allahumma anta salam tu baru boleh bergerak. Bila imam kata Allahumma anta salam tu pakai lega. Kesian, tengok dia buat kesian. Tambah kesian hak jenis gemuk tu lagi kesian. Tu jadi maknanya relax zikir lah, duduk lah macam mana pun kan. Tapi bagi imam tu afdalnya cepatlah, paling menghadap pada makmum. Jadi bila orang tak ikut sunnah ni, jadi susah. Ibadat pun jadi susah.
Kan? Tu tak tengok orang sembahyang masbuk fardu kalut nak bagi salam, nak baca doa dengan imam. Tu tak nampak lagi. Tapi saya pernah nampak lah. Dia ni imam juga. Tapi imam yang perempuan lah. Budak muda lagi sembahyang belah kita. Dia masbuk. Dia punya kalut sembahyang. Saya kata dia ni mesti nak doa kali dengan imam. Lepas tu imam buka doa, dia pun misal maksudnya bagi dia doa dengan imam ni satu benda yang amat besar. Boleh berdoa, tak khusyuk tak apa, solat yang 2-3 rakaat tadi. Yang penting sempat doa dengan imam. Tak tahu apa dia punya pemikiran, saya pun tak tahu dia ni. Tapi yang kita nampak kejahilan dia lah. Bila kata jahil dia marah. Tapi yang saya paling rasa macam nak tergelak pun tak. Tu imam di atas mimbar baca doa wa ahlikil mubtadi'ata wal munafiq wal musyrikin. Saya kata hang doa kata diri hang sendiri wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata. Ya Allah, kau binasakanlah orang kafir dan ahli bid'ah. Saya kata hang ahli bid'ah. Belah hang doa kat atas diri hang sendiri. Itulah dia. Amboi, lupa nak silent. Amboi. Tak beli barang pun, tapi dia dah ada dia punya app tu kan. Tak ada suruh konti lah. Okey. Kuat belah tu lah. Okey. Tak masuk ke dia no dalam ni. Dia edit lah. Tu. Okey. Hadis yang kedua tu 61. Hadis dia ada 1480. Mungkin kurun yang ke-22 insya-Allah. Habis. Khatam. Ni baru 261 ada. Berapa ribu ya? 1480 hadis. Ada. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Bila Abu Umamah radhiyallahu anhu dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang baca ayat kursi di belakang setiap solat yang fardu maktubah. Solat fardu lah. Maksud dia selepas solat lah. Mana ada kita baca Quran dalam tahiyat? Selepas salam lah. Dia punya fadilat dia lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Dia tak boleh masuk syurga melainkan mati. Kena mati. Maknanya baca-baca tu mati. Masuk syurga. Maksud dia selepas solat fardu kita baca ayat kursi tidak mencegah kita daripada masuk syurga melainkan kematian. Yang sekat masuk syurga tu mati ya. Itulah cerita dia. Hadis pendek ya. Dan dalam At-Tabrani dia menambah ada tambahan lah, bukan dia tambah, maksudnya Nabi kata lah tambahan tu dan qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad dia kata. Dari ayat kursi semua kita tahu lah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat berkenaan dengan sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menyebut bahawa dia adalah ayat paling agung, hadis riwayat Ahmad dan Muslim, bahawa Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Nabi tanya Ubay. Nabi tanya tu nak suruh sahabat ni ambil perhatian lah. Nabi tanya, ayat apa paling agung dalam Quran? Ubay jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Nabi ulang soalan tu 3 kali. Faraddadaha miraran, banyak kali. Nabi ulang banyak kali. Qala Ubayun ayatul kursi. Maknanya Ubay jawab ayat kursi. Qala, kata Nabi SAW, liyahnikal ilm. Sesungguhnya ilmu sentiasa datang kepada engkau. Kata dia, engkau ni kira mana orang yang
banyak ilmu lah Nabi kata. Ya Abul Munzir, maknanya Nabi pernah tanya sahabat-sahabat lah. Benda tu dia adalah ingatan dia. Sahabat-sahabat dia mana berani reka jawapan yang mereka tak tahu kan. Ya. Jadi di antara makna ayat Al-Kursi itu, Allah lafaz jalalah yang menghimpunkan segala makna uluhiyah, makna ketuhanan yang tidak layak bagi selain Allah Ta'ala. Jadi hanya kepada Allah Ta'ala sahaja kita beribadah, kepada selainnya adalah ibadah yang batil. Allah yang maha hidup dengan hidup yang sempurna, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang berkuasa, yang berkehendak, serta memiliki segala sifat yang sempurna yang lainlah. Bila sebut Allah tu, bila tersebut Allah, kita ingatlah Allah maha kaya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, yang memberi, yang mengambil, yang menahan. Kan? Bila sebut Allah tu, Allah. Sebab tu mana Nabi SAW ni dikenal Allah sangat. Kalau tak ingat dalam satu peperangan, ketika Nabi SAW balik dari peperangan kan, Nabi singgah dengan para sahabat di satu tempat rehat lah. Jadi Nabi duduk bawah satu pohon pokok yang redup lah. Sahabat-sahabat tidur lah tempat lain kan, tidur tengah hari berehat. Bukan malam, siang. Nabi gantung pedang dia di pokok tersebut, tidur. Nabi jaga-jaga. Di satu orang musyrik ni dia mari, dia ambil pedang Nabi SAW, letak ke leher Nabi. Nabi jaga, tengok pedang kat sini. Dia kata, ma ya'simuka minni ya Muhammad. Dia kenal Nabi ya. Siapa yang boleh pelihara engkau daripada aku? Pedang dekat sini tak? Tekan lah. Pedang tu pedang Nabi pula SAW. Nabi tengok, Nabi kata apa? Allah. Allah. Sebut perkataan Allah saja, terdorong kawan tadi ke belakang. Kan? Jatuh pedang tu, terdorong ke belakang, terlentang. Nabi SAW bangun, ambil pedang, letak kan. Ma ya'simuka minni. Nabi kata, siapa nak halang kau daripada aku? Dia kata, ya Muhammad, kun khaira akhidhin. Jadilah sebaik-baik orang yang ambil pedang. Dia jangan bunuh aku. Aku janji, aku tak akan perangi kau, tak akan perangi orang Islam ni kan. Mana dia janji. Nabi lepaskan dia pergi. Tu Nabi panggil sahabat, Nabi cerita lah gini kan. Sebab tu ialah Nabi kenal Allah kan. Sebut Allah. Jadi kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kepada Allah kita berserah diri, kepada Dia kita bertawakal kan. Kita takut, kita minta dan sebagainya. Tauhid tadi. Nak takut apa selain Allah? Hanya takut kepada Allah saja. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang menimpakan, Allah yang menghilangkan segala kesulitan. Apa nak kisah? Dia sanggup mati pun kerana Allah. Nabi kata kalau manusia semua berhimpun, seluruh manusia daripada awal sampai akhir, kan, jin sekali, semua sekali lah, kan, nak bagi mudarat pada kita, kalau Allah tak tulis mudarat tu, tak kena kita, tak kena kan. Jadi begitu. Itulah dia disebut lafaz jalalah Allah tadi. Maka kenal Allah dengan sebenar-benar kenal lah. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup. Al-Hayyu maha hidup kan. Huwal awwal wal akhiru. Dia yang terawal, dia yang terakhir. Tak ada sesuatu yang selepasnya, tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Al-Qayyum yang sentiasa menguruskan. Seperti Allah Ta'ala kata dalam surah Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'an. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Maksudnya Allah sentiasa dalam pengurusan, sentiasa menguruskan, tak pernah lalai. Maksudnya sentiasa pengurusan, maksudnya sentiasa dalam kesibukan lah, maksud gitu. Bukan sibuk macam makhluk kita.
Maksudnya Allah tak pernah lalai. Sebab tu Nabi Musa tanya, Allah tidur tak? Allah mengantuk. Allah suruh pegang, suruh orang pegang apa? 2 kaca botol kaca pegang. Apa pegang mengantuk. Pecah kaca tadi. Allah kata kalau Allah mengantuk, macam tu dah jadi. Dunia ni kan, alam macam itulah dia. Ya Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengambilnya, tidak menimpanya rasa mengantuk dan rasa dah tidur, tak ada. Kalau tidur bukan Tuhan lah. Mengantuk bukan Tuhan lah. Ya? Ini sifat Allah Ta'ala. Lepas tu baginya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi. Jadi orang baik, orang jahat semua milik Allah. Kita nak heran apa? Israel, Amerika, Palestin, orang Islam, orang kafir semua milik Allah. Nak heran apa? Kan? Sampai masa Allah Ta'ala akan bagi balasnya masing-masing lah. Sebab Allah kata semua milik dia. Ini dia. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa yang dapat bagi syafaat di sisi Allah Ta'ala, kan? Melainkan dengan izinnya. Sebenarnya tak ada siapa yang dapat bagi syafaat, dan tidak ada siapa yang boleh terima syafaat melainkan dengan izin Allah kepada yang nak beri syafaat, ya, dan redha Allah kepada yang nak terima syafaat. Kalau Allah tak redha, hak nak terima syafaat tak boleh dapat syafaat. Allah tak bagi, tak izin. Sebab tu illa biizni. Ya? Ini maksud dia dipanggil penghayatan ayat-ayat Quran, terutamanya ayat-ayat sifat kan. Jadi kita nak takut apa pada makhluk. Makhluk boleh buat apa pada kita? Dia nak menghalang kita daripada jalan Allah, dia buatlah kerja dia nak buat. Kita tetap menyampaikan agama Allah walaupun dihalang, disekat. Kita nak takut apa? Ini takut, kita tutup kelas dah, tak payah ngaji lah. Kan, tak gini. Takut apa? Kita dah tahu dah. Kan nak menyampaikan dan nak dengar kebenaran ni mesti ada halangan. Jadi jangan takut. Takkan dia pernah bunuh kita kot. Sebab apa? Sebab ialah mengajar tak ikut silibus. Silibus apa? Dia pun bukan dia bagi silibus kat kita. Kita mengajar silibus kita Quran dan Sunnah. Itulah dia dakwah para imam yang 4 pun. Kita kan seluruh imam macam tu lah. Inilah dia. Jadi ini tentang ayat Al-Kursi kan. Kata wahwal ali, zat yang maha tinggi di atas segala makhluknya, dengan maha tinggi dengan keagungannya dan sifatnya, kan? Dan dengan zatnya dia maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim, yang maha agung, yang menghimpunkan segala sifat kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Ini kemudian hadis yang seterusnya kita berhenti di sini insya-Allah. Wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala sallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Solatlah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku solat. Ini hadis pendek tapi penjelasan dia panjang kan. Solat macam mana Nabi solat, A to Z lah, dia takbir kan sampai kepada salam lah. Itulah dia. Jadi kita berhenti dulu di sini. Malam ni ada sedikit halangan lah, tapi tak apalah, alhamdulillah boleh faham juga kan. Dia tak bunyi macam bahasa Jepun lagi. Bunyi bahasa Jepun memang tak boleh faham lah. Atau bahasa itik. Bahasa itik dia keluar angin lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan tak? Ya. Maknanya hak Nabi tak ajar bid'ah, tu ya jawapan. Hak Nabi tak ajar dalam hak dalam perkara agama lah. Kalau perkara dunia
benda tu ente punya kehendak, keinginan, tak kisah. Tapi dalam benda agama Nabi tak ajar kita buat bid'ah. Bid'ah Tuhan suka ke tak suka? Tuhan tak suka, Nabi tak suka. Walaupun zikir, ya kan? Ente buat satu zikir selepas bagi salam. Apa dia ingat lepas masa kita bagi salam pertama tu bang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baca apa je? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah tadi kan. Ada orang lain tak ada ayat tu kan. Kita pun baca dulu benda tu. Tapi kita tinggal bila kita tahu dah tak sunnah. Bila orang tanya balik kita tak tahu nak jawab. Tapi kunut subuh kita lebih ingat lagi. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait kan. Itulah dia. Tapi itu bukan kunut subuh, tu kunut untuk witir. Ya, cuma depa diubah hak subuh, witir kita kat subuh. Ya, itulah dia. Jadi walaupun ramai orang buat je. Ramai orang buat. Jadi kalau dia ibrah ni maksud dia pengajaran bukan pada yang ramai tapi pada yang benar. Ya. Dan kebiasaannya kebenaran itu bersama yang sedikit. Dia tak jadi hukum kebenaran bersama jumhur, tak. Ya, kadang-kadang jumhur pun tak sahih, khilaf sunnah. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.